Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan, selamat malam pada semua. Yang pertama sekali, pastikan anda mute kan anda punya audio. Mute kan anda punya audio sebab kita tak nak mengganggu sesi kita ni lah. Ya. Okey, semua dah mute, bagus. Alright. Yang kedua, boleh dengar tak suara saya dan juga nampak tak skrin? Boleh jawab di WhatsApp, grup WhatsApp? Okey, mana ada angkat tangan tu bolehlah tu ya. Okey, alright. Okey, jadi maksudnya anda semua dah boleh dengar suara saya dan boleh nampak skrin ya. Okey, baiklah. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita bertemu sekali lagi setelah sebulan, bulan 8 hari itu kita tak bertemu dan kali ini kita bertemulah pada hari ini 19 Ogos 19 September 19 September 2022. Okey. Jadi maknanya kita sekarang ini berada dalam bulan September. Okey, jadi alhamdulillah kita berada dalam bulan September, satu bulan yang sebenarnya cukup baiklah untuk kita buat perubahan, kita buat sesuatu kebaikan untuk tentang diri kita. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak kena buat sesuatu segera ni. Kita nak buat sesuatu segera sebab waktu doa ataupun waktu energi untuk rezeki pada pukul 7.30 malam tadi waktu maghrib tadi sampai 9.30 malam. Tinggal 10 minit je lagi ni. Okey. Jadi kita nak buat doa lah dulu. Okey. Jadi tak sempat lah saya nak doa panjang-panjang. Jadi kita dapat doa sebersikit tak apalah ya. Pada malam ni saya difahamkan ada orang live saya depan kedai dia. Okey. Dia tengah berniaga, tengah set up berniaga dan dia buka saya punya kita punya sesi lah. Jadi maknanya dia nak kita juga doakanlah perniagaan dia. InsyaAllah. Dia ni berniaga dekat Kota Masai. Okey. Jadi cuma perniagaannya tu mungkin ada sedikit kurang orang kata menguntungkan lah sebab dia salah arah sebenarnya. Jadi kita minta dia supaya ikhtiarkan supaya dia dapat ikhtiar, dapat usahakan untuk dia berpindah ke tempat lain selain daripada Kota Masai ya. Okay, tapi tak apalah. Berniaga kat Kota Masai pun boleh juga. InsyaAllah rezeki tu ada. Jadi malam ni kita nak buat doa rezeki. Doa rezeki ni ini kita tinggal 9 minit lagi. Jadi maknanya kita nak buat sama-sama lah untuk kita doa. Okey, tapi sebelum doa tu, yalah nak ambil wuduk. Siapa yang tak ada wuduk tu tak sempat lah 9 minit lagi ni kan. Okey, tapi tak apa, kita ambil dulu minyak wangi. Kalau ada siapa minyak wangi yang ada kat depan tu minyak wangi, alright, kita sapukan dekat tapak tangan kita. Kita nak doa ni. Nak doa ni kena harum-harum lah kita punya tapak tangan ni ya. Kena harum-harum lah sikit. So siapa yang dapat minyak wangi yang saya bagi tu 2 ml ni, kena buka dia punya tudung ni. Dan kita titiskan je ni lah. 1, 2, okey. Okey, kemudian kita titis. Okey, maknanya anda kena sapu minyak wangi. Tak kisahlah, minyak cakapak pun boleh juga. Itu pun minyak wangi juga tu. Ya? Minyak cakapak ke, minyak wangi ke, janganlah minyak yang lain lah. Minyak masak tu tak boleh lah. Ya, kata minyak yang harum lah. Okey, kita nak doa ni. Jadi maknanya kita nak harumkanlah kita punya doa kita tu. Ya? Jadi kita sapukan kat tangan kita ni. Alright. Kemudian kita hidu dia. Dan kita sapu pada seluruh badan kita lah. Okey, jadi itu step yang pertama lah. Okey, so sekarang ni kita nak buat doa rezeki kita ni. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan yang kalau anda dapat dekat skrin depan ni. Okey, kat sini ada ditunjukkan bahawa wealth. Ni wealth ni. Okey, sekarang ni pukul 7.30 malam. Dia sampai 9.30 malam ya. Jadi dia 2 jam. Jadi yang ni lah 7.30 malam ni 19.30. Mana hari ni 19 September tapi kiraan dia 22 September sebab dia kena adalah dia punya komplikasi, kita kena kira backdated dan sebagainya. Tapi hari ni lah, ni graf ni untuk hari ni. Jadi pada hari ni wealth ni ada virtuous star. Virtuous star tu maknanya apa yang kita buat insya-Allah dia berganda-ganda. Maknanya kalau kita buat perniagaan itu berganda-ganda lah keuntungannya. Okey, lepas tu cara baca dia ada virtuous star kan. 1, 2, 3, 4 dekat zone 12 ni ada great financial.
Grade financial ni adalah pembiaya ataupun investor ataupun funder. Jadi maknanya mungkin kita mohonlah Allah Ta'ala ni datangkan ke kita funder, datangkan kepada kita investor, pelabur dan sebagainya lah kepada kita. Dan juga satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kat sini ada Great Martial Artist. Great Martial Artist ni tentang rezeki daripada dunia kewangan. Okey, jadi kita minta Allah Ta'ala supaya apa yang kita buat ini dapat menghasilkan bantuan daripada pembiaya ataupun funder ataupun investor dan juga daripada institusi kewangan yang boleh membantu kita lah ya dalam perniagaan ini. Okey, baiklah. Tanpa buang masa, jom kita buat doa. Okey, dalam masa 6 minit lagi ni. Okay. Jadi maksudnya kita terkejar masa lah. Okey. InsyaAllah mungkin lain kali kalau tengok pada masa mungkin bulan 10 nanti saya cuba carilah mana tarikh yang sesuai untuk kita buat doa, ada waktu doa yang panjang lah ya. Okey. Alright, jadi maksudnya kita doa. Okey, jadi maksudnya sekarang ni pastikan anda ada barang-barang ataupun bahan-bahan yang anda ada. Ya. Bahan-bahan bahan-bahan yang anda ada tu seperti air, kalau boleh buka lah. Okey, buka. Alright. Lepas tu apa lagi? Orang kata duit ni, duit orang kata ada koleksi duit yang nombor bagus, cantik apa semualah. Okey. Duit yang cantik ni kita simpan dalam plastik ni. Kita tak nak dia terlipat, tak nak berconteng lah. Okey. Lepas tu dompet lah. Okey. Dompet ni adalah kosong lah, tak nak tunjuk lah. Okey. Okey, jadi mana dompet kat sini. Alright. Jadi semua ada kat sini lah. Kalau ada minyak wangi pun boleh juga. Minyak wangi ke dan sebagainya lah. Ini minyak wangi energi ni. Alright. So kita nak buat doa lah. Kita doakan juga bahan-bahan kita. Tadi ada yang buat niaga tadi tu, dia dah apa ni bahan-bahan niaga kat depan dia lah. Okey, alright. So kita nak buat sekarang kan. Kita berarti ada seletan untuk kita buat apa ni doa tadi. Terlupa, sorry lah, maaf lah. Okey. Tapi tak apa, yang penting kita dah dapatlah doa sedikit lah ya untuk kita punya perniagaan ataupun kita punya jualan ataupun kita punya kerjaya kita dan juga untuk kehidupan kita dan seumpamanya lah ya. Okey. Baiklah, jadi dah habis waktu energi. Jadi maknanya lepas ni bolehlah kita buat aktiviti kewangan ya. Contohnya macam kita susun balik kita punya duit dalam dompet ataupun kita susun balik kewangan kita. Kalau dalam Maybank tu masukkan dalam CMB, CMB tu masukkan dalam HB. Macam kita susun balik kewangan kita apa semualah ya. Jadi sebenarnya pada hari ini 19 Ogos ada pola 769 ya. 19 Ogos ni 19 September 2022 ni ada pola 769. Jadi dan juga kita pilih waktunya. Waktunya tadi maghrib dan hingga 9.30 malam tadilah. Okey. Alright, jadi maknanya kita dah habis program itu. Kita nak sambung tentang perbincangan kita ni. Satu perbincangan yang agak orang kata membimbangkan lah ya, tapi jangan tujuan kita buat ni bukan nak menakut-nakutkan ya, tapi untuk kita buat persediaan ya, iaitu pada tahun 2023. Okey, 2023 2 campur 0 2 kan, campur 2 jadi 4 campur 3 jadi 7, jadi 2023 jadi 7. Jadi 7 ni adalah sebenarnya satu kitaran tahun yang untuk ujian mental. Okey, kalau kat skrin tu ya, kalau dekat skrin, kalau anda tengok dekat skrin sekarang ni, okey, saya dah share kat skrin. Okey. Dia kata time to focus mental health. On mental health lah ya. Okey. Jadi ini daripada akhbar The Star ya. Tiba-tiba pula dia menganjurkan, dia mendesak ataupun dia mewawarkan ataupun mengajak orang ramai untuk fokus kepada mental health. Sebenarnya 2023 ni tentang ujian mental lah ya. Okey, jadi maknanya kita nak kena buat persediaan lah. Okey. Orang kata lambat lagi. Ni baru bulan 9, lambat lagi. Bulan 1 3 bulan lagi. Okey, sebenarnya kita kena bersedia awal sebab bulan 10 dah mula momentum. Dah mula momentum untuk tahun depan. Maknanya untuk tahun 2023 lah. Jadi maknanya dalam 2-3 minggu lagi dah masuk bulan 10, ada momentum dah. Dah mula dah ada
bibit-bibit untuk apa yang berlaku pada tahun hadapan lah ya. Kebetulan artikel The Star ni keluar pada bulan September ni lah. Kan? Jadi maksudnya dia macam bulan September ni macam yang pertama, bulan September ni adalah satu bulan untuk kita buat kesegaran kita, refresh kita. Yang kedua adalah untuk kita buat persediaan untuk menghadapi kitaran 7 tahun depan lah. Ya? Okay, tahun 7 ni tahun ujian mental. Okay. Tapi itulah, ada orang kata, alah, ujian mental ni saya tak ada lah. Tak ada. Mana ada saya ni ujian mental? Tak ada pun. Okay. Sebenarnya, walaupun kita tak ada ujian mental, tetapi apa yang berlaku ialah sekeliling kita. Mungkin anak kita, mungkin kita punya pasangan, suami atau isteri, ataupun adik-beradik kita, ataupun mak dan ayah kita. Jadi maknanya orang yang terdekat dengan kita lah. Orang yang terdekat kita mungkin menyebabkan tempias tu kepada kita. Jadi kita pun, sakit jiwa juga. Jadi maksudnya, time to focus on mental health ni, untuk kita buat persediaan diri kita. Sebab kadang kita tak tahu. Kita sekarang ni, kita dah memang kuat dah. Okay, kita kuat sangat lah. Okay, dah kuat sangat lah. Tapi kita tak tahu 2023 ni orang lain yang kena. Orang lain yang kena dan tempias ni pada kita. Tempias ni masuk pada kita. Jadi kita pun mental juga. Ya. Jadi maksudnya kita kena buat persediaan daripada awal lah. Okay. Jadi sekarang ni nak tahu anda semua dah bersedia ke? Okay, dah bersedia kena angkat tangan. Angkat tangan yang raise hand tu. Okay. Ramai dah bersedia dah ni. Cantik. Bagus. Okay. Siapa ni? Saloma, Nabiha, semua ni dah bersedia dah ni. Okay, bagus. Ni Muhammad Saiful Subuh ni belum lagi ni angkat tangan. Okay. Okay, dia belum angkat tangan lagi. Alright, maknanya kita sekarang nak bersedia lah ni. Ya, kita buat persediaan. Sebenarnya, tahun 2023 ni adalah tahun ujian mental untuk seluruh dunia. Maknanya bukan sekadar di Malaysia saja. Ya. Malaysia ni pernah kena tahun 7 pada tahun 2020. Okey, macam mana nak tahu Malaysia kan merdeka 31 Ogos. Okey, 3 campur 1 Ogos 8 lah Jadi 31 Ogos 3 campur 1 8. Okey, jadi maknanya 3 campur 1 8. Lepas tu 20 campur 2 campur 0 campur 2 campur 0. Jadi kita campur semua sekali kita dapat 7. Jadi maknanya Malaysia, negara Malaysia ni pernah ada kena kitaran 7 pada 2020. Jadi memanglah siapa-siapa kat sini memang teringat pun, memang tahu pun apa yang berlaku pada 2020. 2020 bermulanya pandemik, bermulanya PKP dan sebagainya lah. Ya. Maknanya pada tahun itu diuji mental kita, terutama sekali frontliners, ya, mereka yang bekerja di untuk menangani pesakit-pesakit COVID dan sebagainya lah. Ya. Sampaikan tukang gali kubur pun memang stres. Ya. Sebab ramai yang meninggal dan sebagainya lah. Jadi maknanya 2020 itu Malaysia pernah kena. Tapi bukan saja kita orang rakyat biasa, peniaga pun kena, usahawan pun kena, perniagaan ditutup dan sebagainya lah. Jadi maknanya 2020 itu kita pernah terkena. Jadi maknanya 2023 ni kiraan dia untuk satu dunia. Jadi maknanya kita akan tengok beberapa perkara lah. Ya. Sekarang ni pun kalau kita tengok macam negara Sri Lanka. Sri Lanka ada masalah dengan kewangan dia. Ya. Orang tak ada makanan dan sebagainya. Dan beberapa negara lain pun ada dia punya masalah dia sendirilah. Ya. Jadi maksudnya kita kalau boleh kita buat persediaan. Ya. Persediaan daripada untuk kita menghadapi 2023 ni. Ya. Okey. Alright, jadi maksudnya sekarang ni kita akan menghadapi 2023. Jadi maknanya sekarang kita nak hadapi ujian mental. Ya. Jadi ujian mental ni apa? Ujian mental. Senang je. Kita kembali kepada tahun 2023 hari itu. 2020 itulah. Kita kembali kepada 2020. Tengok apa yang berlaku pada tahun 2020 itu mengajar kita untuk kita bersedia pada tahun 2023. Ya. Okey. Alright, saya dah sepak sikit kepala dah ni. Ada orang yang energi dia tak bagus sekarang ni. Alright. Tapi tak apa. Okey. Alright. Jadi maknanya adalah orang yang tengah stres ni. Okey.
Tapi tak apa. Kita sekarang ni buat perbincangan macam mana nak menghadapi tahun yang akan stres ni lah. Okey, ada ke orang yang tengah stres ni? Angkat tangan. Raise hand, raise hand. Ada? Oh, tak ada orang Oh, okey. Tak ada pun orang angkat tangan. Okey, semuanya okey lah tu. Oh, okey. Tapi saya kena tengok juga raise hand ni. Oh, yang tadi tu raise hand ke? Saya pun tak pastilah raise hand yang mana satu sekarang ni. Okey. Alright. Jadi maksudnya sekarang ni ialah orang kata dah mula bibit-bibit orang kata apa ni sakit mental lah ya. Okey, sakit mental ni tak semestinya gila, bukan. Kita bukan cakapnya sakit mental ni orang gila dan sebagainya. Sakit mental ni macam contohnya anxiety, depression, stres yang melampau ya, dan juga masalah-masalah kesihatan mental ya. Contohnya seperti bipolar dan sebagainya lah yang berkaitan dengan mental ya. Fizikal okey. Kalau ikutkan fizikalnya cantik, fizikalnya bagus, tapi mental pula. Jadi ada masalah pada mental kita ya. Jadi mental ni ada kaitan dengan emosi juga ya. Okey, jadi macam mana nak kita menghadapi 2023 ni? Okey, yang pertama bulan 9 ni adalah untuk kita buat persiapan. Okey, mana buat persiapan ni? Yang pertama kita kena tulis ya. Kita yang pertama kita kena buangkan mana-mana yang kita mampulah masalah-masalah yang mendorong kita menjadi lebih banyak masalah. Okay, contohnya lah, katakanlah anda buat berniaga. Okay, anda buat berniaga tapi berniaga anda tu membebankan. Jadi mungkin anda kena tukar strategi baru ataupun anda buat satu kejaya ataupun satu menu baru dan sebagainya lah. Ya, okay. Jadi anda kena buat macam tu untuk bulan 9 ni sebab nak bersedia untuk 2023 ya. Okey, boleh minta tolong mute tak? Ni ada bunyi-bunyi audio ni tadi. Ni ada orang ni. Okey, right. Okey, terima kasih ya. Okey. Jadi maksudnya itulah mana yang pertama kita kena buangkan. Kalau boleh lah ya, kalau boleh kita buangkan. Tapi buang tu tak semestinya kita terus buang. Contohnya kalau kita punya adik kita bawa masalah, kita buang adik kita. Bukan, maksud saya kita buang masalah itu secara semampu kita untuk kita baikinya ataupun kita selesaikannya. Kalau boleh selesai dengan segeralah ya kan. Mungkin ada anak kita ada masalah pembelajaran ke, ataupun mungkin ada kita punya pasangan kita ada masalah tempat kerja ke, kita bincang, kita buat sesuatu strategi pada bulan 9 dan bulan 10 ni untuk kita sama-sama atasinya. Jadi maksud saya jangan kita berdiam dan kita bawa masalah tu berterusan daripada bulan 7 hari tu, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, masuk 2023 dah boom dah meletup dah ya. Jadi maksudnya sekarang ni adalah untuk kita buat macam penyelesaian lah kita, macam penyelesaian ataupun membuang masalah-masalah yang kita ada lah ya. Jadi contohnya kalau metafizik ni bukan saja masalah dari segi perniagaan, dari segi kejayaan dari kehidupan kita. Malah dalam kehidupan kita ni kalau contohnya kalau kita ni bekerja, tengok apa masalah. Contohnya komputer kita. Komputer kita pun ada masalah mental juga nanti. Nanti bulan 10, bulan 11 ni dia hang lah, dia jam lah. Ni dah mula nak menunjukkan dia punya bunga-bunga dia tu. Ya. Ni komputer saya ni pun rasa nak kena servis ni sebab dia punya sound dia dah tak berapa tadi. Kalau anda mungkin dengar tadi, dia tak apa bagus dia punya sound dia, dan dia sejak akhir-akhir ni dia menjadi lambat. Dia lambat. Jadi maksudnya dah kena servis lah ni ya. Okey. Jadi maknanya bukan diri kita ni, komputer, handphone dan sebagainya lah kita kena servis, kita kena baiki, kena jadikan dia sebagai satu benda yang lebih baru ataupun lebih fresh lagi ya. Kalau nak tukar je iPhone tu ya. iPhone berapa sekarang ni? 14 ya. Okey. Jadi maksudnya itu contohnya lah. Tapi apa-apa yang benda yang lama kita masih boleh kekalkan, cuma kita baharui, maknanya kita macam kita buat sesuatu tu lebih baik, lebih baru lagi ya. Okey. Jadi bulan 9 ni adalah untuk kita buat sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita punya kehidupan kita lah. Okey. Alright, jadi maksudnya kalau kita tengok dekat skrin kita ni, okey, saya share skrin ni.
ini ni dia kata September 2022 ya. Dia nombor 9, dia transition from old to the new kan. Energy of not being the old anymore but not being in the new either. Maknanya sekarang ni tengah fasa untuk berubah lah daripada bulan 8 yang stres hari tu nak masuk ke bulan 10 yang momentum baru. Jadi bulan 9 ni di tengah-tengah ni, di atas pagar ni. Sekarang ni kita pun atas pagar ni. Nak pilihan raya ke tak pilihan raya? Nak pergi RU ke tak pergi RU? Tengah pagar sekarang ni. Okay? Jadi maksudnya kita nak ada 1 bulan 9 ni month of transition and creation ya. Jadi maknanya kita perubahan, fasa dan penciptaan baru dan seumpamanya ya. Okey, jadi maknanya yang pertama tadi untuk kita bersedia untuk tahun depan, okey, yang pertama kita kena buangkan ataupun kita kena selesaikan sebanyak mana masalah-masalah yang ada. Jangan kita biarlah benda ni nanti tahun depan lah kita selesaikan. Tak. Jadi takut nanti tahun depan nanti dah mula berkumpul masalahnya, jadi dia jadi lebih stres ya. Jadi maknanya kita cuba selesaikan bulan 9, bulan 10, bulan 11 ni ya. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua ialah kita kena mulalah kita sekarang ni dah mula untuk buat persediaan untuk ada energi yang baru. Okey, energi baru. Contohnya macam ni okey, bulan 10 bulan 9 ini kita ada persiapan lah untuk buat energi yang baru. Contohnya kita mula kalau ada macam perhiasan baru ya, mungkin ada siapa yang ada beli gelang baru ke ya. Beli jam baru ke dan sebagainya, mana benda-benda yang kita bawa yang menggembirakan kita. Menggembirakan kita. Dan juga contohnya lah kalau almari tu penuh dengan baju-baju lama, kita susun, kita kalau boleh kita baju lama tu kita susun balik, kita simpan lah ya. Okey, maknanya bulan 9 ni kita kena energi baru. Kena energi baru ya. Okey, energi baru tu maknanya buatlah kalau rumah tu tak ada pokok-pokok, letaklah pokok plastik ke apa ke kan, boleh juga ya, pokok hidup ke, pokok plastik ke, jadi macam ceria, lebih ceria ya. Macam feng shui lah ya. Feng shui ni dia suka letak macam-macam lah kan. Tapi kita lebih pada bunga, lebih kepada haruman, aromaterapi seumpamanya lah ya. Okey. Jadi maknanya yang kedua, kita mulakan untuk datangkan energi-energi yang lebih baik, yang baru pada kita ya. So setakat ni ada 2 persediaan kita untuk 2023. Yang pertama, kita tinggalkan atau bukan tinggalkan, kita buangkan, kita selesaikan masalah-masalah yang ada. Jangan kita biarkan dia melarat sampai besar nanti pada tahun depan. Okey, yang kedua, kita dapatkan sesuatu yang barulah, energi-energi ataupun pemandangan yang baru ya. Mungkin rumput kat luar tu belum cabut kot, kena letak bunga-bunga cantik-cantik sikit, haruman-haruman dan yang sebagainya lah ya. Okey, jadi maknanya kita kena buat 2 perkara itu ya. Okey, jadi setakat ni macam mana? Ada yang dah buat ke? Boleh raise hand. Ada setakat ni buat 2 perkara tadi tu? Ada? Oh, belum lagi ya. Okey, saya pun tak tahu macam mana nak tengok raise hand ni okey. Adalah tu sebab gambar saya tu bergerak sana bergerak sini, maknanya ada orang tengah raise hand ni. Okey, alright. Jadi maksudnya bagus ya, anda dah buat sebegitu, maknanya ianya satu usaha dan ikhtiar kita untuk menghadapi tahun 2023 kan. Jadi tahun kesihatan mental ni, tahun 7 ni, walaupun bukan kita yang kena, tapi kita risau anak-anak kita, pasangan kita, girlfriend kita, boyfriend kita, mak bapak kita yang kena. Jadi kita kena bersedia daripada awal lah ya. Okey. Alright, jadi maknanya kita dah ada 2 perkara tadi. Okey, jadi maknanya untuk perkara ketiga. Okey, yang pertama tadi kita dah cuba selesaikanlah mana yang tertangguh ke apa, kita cuba selesaikan, jangan dia lebih besar lagi ya. Okey. Yang kedua, kita buat energi-energi baru. Okey, yang ketiga adalah kita untuk orang kata dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang cara-cara untuk menjaga kesihatan mental ya. Okey, banyak dalam Facebook pun ada, dalam IG ya, TikTok pun kadang-kadang ada, dalam YouTube ke, dalam Google, ataupun anda boleh berbincang dengan doktor-doktor anda ataupun pakar-pakar dan sebagainya, dapatkan maklumat-maklumat lebih lanjut sekali lagi untuk memahami masalah kesihatan mental tu dengan lebih mendalam ya.
Maknanya lah kalau anda ada macam sakit atau anxiety, macam mana nak menguruskan anxiety tu? Ada step-step dia, ada langkah-langkah dia ya. Ataupun anda ada depression, macam mana nak atasi depression tu, ada langkah-langkah dia, ada step-step dia ya. Jadi maksudnya kena tahulah, kena belajar ilmu. Kena buka buku, kena baca artikel ya, kena dalam Zoom kayaknya lah ya. Okey. Jadi maknanya anda boleh dapatkan pengetahuan ni daripada ilmu-ilmu yang ada di pasaran ya. Jadi maksudnya dia lebih membantu anda untuk ke depan, untuk bersedia ke depan lah ya. Okay, minta satu ni orang ni tolong mute kan, sebab macam mengganggu tadi ya. Okey. Alright, jadi maksudnya kita dah ada 3 perkara. Okey, terima kasih. Jadi 3 perkara tadi kita dah ada. Jadi maksudnya kita agak sibuk sikit lah. Sibuk sikit untuk bersedia. Kalau bulan 8 hari tu sibuk untuk menyelesaikan stres-stres kan. Jadi bulan 9 ni sibuk untuk buat benda baru. Benda baru, energi baru, ilmu baru dan sebagainya lah. Okey, jadi maksudnya kita nak bersedia untuk tahun 2023 nanti ialah tentang kata fokus kepada mental health lah ya. Mental health ni bukan sakit jiwa ataupun gila dan sebagainya, tapi benda lain. Contohnya ada satu ni ialah long COVID. Maknanya siapa yang ada sejarah dengan COVID, maknanya pernah dijangkiti COVID, mungkin pihak sains dah mendapati ada pertalian di antara COVID ni dengan mental health. Jadi kena bersedialah ya. Kena tengoklah, kena bacalah artikel-artikel yang berkaitan dengan long COVID dan sebagainya lah. Okey. Jadi macam tu kita kena buat persediaan. Macam saya tak ada COVID, jadi tak pernah tahulah. Okay, tapi tak apa, pengalaman kita dalam menguruskan kehidupan kita ni, kita dapatkan lebih banyak pengetahuan ya. Okey. So 2023 ni ialah yang pertama tadi dia kata kita, sebab kita nak menghadapi ujian mental ni. Ujian mental ni dia kepada jiwa kita, kepada mental kita ya. Jadi mental kita ni sesuatu yang kita tak nampak. Kadang-kadang tu kita tengok orang tu cantiknya lah, handsome-nya lah dalam kehidupan ya. Okey, handsome-nya lah dia, tapi kita tak tahu mental dia macam mana. Okey. Saya okey je, mental saya okey ya. Okey. Alright, jadi maksudnya kita kena ujian mental lah. Kita tak persediaan kita untuk lebih ujian mental ya. Okey, jadi maknanya ujian mental tu kita tak nampak. Jadi maksudnya macam mana kita nak buat sesuatu yang kita tak nampak? Okey, sebenarnya mental kita ni dia ada kaitan juga dengan energi-energi yang lain. Okey, maksudnya dengan energi fizikal. Contohnya macam cara kita makan, apa kita makan. Kalau kita makan ataupun minum benda bergula aja, boleh juga sakit mental dan sebagainya lah kan. Bila kita sakit badan, sakitlah mental kita. Ya, okey. Jadi maksudnya kita kena jaga kesihatan kita dari segi fizikal ya, fizikal. Okay, itu yang pertama lah ya. Yang kedua, mental ni juga dia ada kaitan dengan energi spiritual. Okey. Sebenarnya bila kitaran tujuh ni dia macam lain macam sikit. Sebab 7 ni dia berkaitan dengan ketuhanan. Ya, nombor 7, 7 petala langit, 7 bumi dan sebagainya macam-macam lah 7 kan. Jadi 7 ni adalah berkaitan dengan kerohanian, ketuhanan dan sebagainya ya. Jadi maksudnya kita kena kuatkan diri kita dalam buat beribadah yang lebih kuat lagi lah ya. Kalau selama ni kita hanya buat solat 5 waktu saja, kita tambah juga dengan duha, kita tambah dengan tahajud ya. Selama ni kita tidak buat zikir, kita buat zikir dan sebagainya lah. Maknanya kitaran 7 ni salah satu cara untuk kita menghadapi tekanan ujian mental adalah dengan 7 juga. 7 iaitu spiritual. Okey. Daripada pengalaman saya daripada 2006 saya hadapi ramai klien, saya dapati kan majoriti orang bila kitaran 7 bertobatlah dia. Bertobatlah dia. Yang apa ni mula bertudung lah, mula ada bercakap pasal Islamik lah, apa semua kan, macam tu. Jadi maksudnya kitaran 7 tahun depan ni mungkin ramai bertobat lah kan. Okay. Jadi insyaAllah, alhamdulillah lah kan. Tak semestinya bertobat tu kita buat kebaikan secara
langsung, tapi kita boleh juga, kita boleh kena berusaha lah ya. Sebab yalah diri kita ni banyak dosa-dosa kecil ya. Tapi tak apa, yang penting kita bertaubat ya. So maknanya Kitaran 7 ni dia ada tahun ujian mental, tetapi di repair, dibaiki dengan mental, dengan apa ni, spiritual. Spiritual kita kena kuat lah ya. Jadi maksudnya bila nak masuk 2023 tu, saya cadangkan cara keempat adalah kita banyakkan kepada spiritual. Spiritual ni maksudnya zikir, doa, ataupun kita berselawat ya. Ataupun kalau ada rezeki pergi umrah ya. Ada rezeki juga boleh pergi haji dan seumpamanya lah, maknanya lebih banyak kepada kebaikan dan kebajikan lah. Sebab 7 tahun depan dia sakit mental, tapi 7 ni juga ialah tentang spiritual. Jadi maknanya dia berkait rapat lah. Okey, tapi kan spiritual ni tidak semestinya mendatangkan apa yang kita nak tu ya. Kita minta pada Allah Taala, ya Allah aku minta 100 juta, tak ada datang pun. Okey. Jadi maksudnya bukan begitu kita nak. Yang kita minta adalah persediaan untuk kita menghadapi tekanan daripada ujian mental kita ya. Okey, jadi maknanya yang keempat tadi kita dah cerita, ketiga, keempat tadi adalah kita cadangkan untuk adanya aktiviti-aktiviti ketuhanan, kerohanian lah ya. Kalau boleh banyakkan aktiviti di masjid, di surau dan seumpamanya lah ya. Anak yatim dan ibu tunggal dan sebagainya, kita buat kerohanian kita tu lebih menyerlah lagi ya. Okey. Alright, jadi maksudnya itu untuk kita menghadapi ujian mental. Okey, tadi fizikal, kemudian spiritual. Kemudian dia ada juga metafizikal. Maknanya energi metafizikal ni kita macam sebenarnya lebih kepada menjana energi ya. Menjana energi kita ni contohnya kita buat cleansing, kita buat grounding, kita buat breathing, macam kita bernafas dan sebagainya lah ya. Macam kita gunakan frekuensi, semua tu metafizikal lah ya. Pada zaman sekarang ni memang jarang lah kita nak ada masa yang banyak untuk buat benda metafizikal ni ya. Jadi maksudnya kita kena, kalau boleh lah luangkan masa untuk kita buat energi-energi ni ya. Okay. Boleh juga anda tengok dalam YouTube ya. Banyak sekarang dalam YouTube macam cara untuk meningkatkan energi kita. Ada juga tentang belajar tentang kuantum lah, belajar Reiki lah dan sebagainya lah ya. Itu tentang metafizikal lah tu ya. Kalau dengan saya ni kita buat energi lah ya. Contohnya macam lah nama grup kita ni energi Pantai Mersing. Kita buat di Mersing hari tu ya. Tapi kali ni mungkin tahun depan kita nak buat kat KL pula. Okey. Kita dah jumpa satu tempat di KL on the way nak pergi ke Genting, dekat Batang Kali. Mungkin anda tahulah kat mana Batang Kali tu. Okey, kita dah tengok kat situ, tempatnya sesuai, ada energi, ada alam semula jadi, ada air sungai, ada pokok, ada tanah. Cuma kita belum tahu lagi kat mana yang ada emas ya. Sebab dekat Pantai Mersing tu memang confirm ada emas lah kan. Cuma sebab kawasan serendah dengan Batang Kali ni dia masih lagi dalam jalur emas ya. Kalau kita tengok peta jalur emas di Semenanjung, dia dalam jalur emas tu lah. Cuma kita pun tak nampak lah kat mana dalam sungai tu ada emas ya. Cuma nanti kita kena tengok jugalah. Nanti kita cari di KL pula ya. Kali ni orang KL, jom kita sama ramai buat program di Batang Kali ya. Memang best ya kat sana. Tak perlulah kita pergi jauh sangat ke Mersing ya. Tapi itulah, Mersing kita jangan tinggalkan. Sebab Mersing tu memang confirm emas ada ya. Okey, jadi maksudnya kita buat energi lah. Okey. Jadi maknanya tentang energi fizikal, energi spiritual, energi metafizikal, dan juga energi mental juga. Mental dengan mental. Jadi energi mental ni lebih kepada kita tenang, lebih kepada kita jiwa kita baik, kita macam fikiran kita orang kata suci lah macam kata ya. Jangan kita orang kata letak dendam kita, letak marah kita macam orang kata macam kita memburuk-burukkan orang lain ya. Yalah,
kata kita merendah-rendahkan orang lain tu, janganlah. Maknanya kita mental kita ni kena tenang, kita kena bersangka baik, ya. Kita kena tenang dan bersangka baik, dan mungkin adalah orang tu mungkin dia ada masalah dia sendiri, ya. Jadi kita kena bersangka baiklah, dia ada masalah dia lah, Jadi maksudnya kita dengan energi mental tu kita kena buat sesuatu dengan kebaikan lah. Jadi maksudnya untuk anda mendapat energi mental yang bagus, anda kena buat 4 perkara tadi lah. Energi fizikal, makan, minum, senaman, tidur. Kemudian energi spiritual, ialah apa-apa saranan agama tu, kerohanian kita kuatkan, zikir dan seumpamanya. Pasanglah lagu-lagu Raihan pula. Bolehlah Raihan ke Rabani ke selawat tajriyah ke dan sebagainya lah, boleh leh. Lepas tu energi metafizikal, kita kena ada masa lah untuk buat cleansing, grounding lah. Dan yang keempat tadi, energi mental juga, mental dengan mental. Jadi maknanya kita ada mental yang bagus, yang maintain untuk kita kekalkan situasi tenang kita tu lah, ya. Jadi maknanya kitaran 7 ni lah tentang ujian mental. Tapi kitaran 7 ni juga dia bukan saja tentang kitaran ujian mental, tetapi dia juga ada 2. Kitaran ujian mental ni dia ada 2. Yang pertama ujian mental lah. Yang kedua tahun kerugian. Tahun kerugian. Jadi maksudnya 2023 ni tahun 7. 7 ni tahun kerugian. Seperti mana Malaysia pada tahun 2020 lalu, memang anda ingatlah 2020 lalu banyak yang rugi. Yalah, PKP, masalah pandemik, dan banyak perniagaan kena tutup, perniagaan yang tertangguh, rugi bayar sewa tapi tak dapat nak buka kedai dan sebagainya lah. Orang tak dapat nak keluar. Jadi tentang kerugian. Jadi maksudnya ini berkaitan dengan kewangan juga. Jadi maksudnya sebelum tahun 2023 selesaikan dulu masalah-masalah kewangan yang anda ada. Selesaikan dulu masalah-masalah kewangan yang ada. Yalah, orang kata kalau saman tu habiskan dulu saman, apa semualah, ya, itu terpulang pada cara untuk anda menyelesaikan masalah kewangan lah. Maknanya kewangan itu kena adalah kena macam kita buat persediaan, ya. Sebab kitaran 7 ni, antara satu kitaran 7 tentang kerugian ni sekarang ni memang dalam berita memang kerap lah, ya. Saya rasa daripada bulan Mac hari tu, ya, bulan Mac April dah memang kerap, iaitu banyak pakar ekonomi menyatakan kita ni bakal recession, bakal gawat pada 2023, kan. Jadi mungkin di negara-negara lain pun dah ada dah, macam contohnya di UK, di USA, sekarang ni recession ni tengah menaik, dan pakar-pakar tengah baru ni dalam artikel, dalam berita-berita mereka menyatakan 2023 ni satu tahun untuk recession, ya. Jadi maksudnya tentang kerugian tu ada. Jadi maksudnya kita kena bersedia daripada situlah, ya. Daripada situ. Jadi untuk 2023 ni kita cadangkanlah siapa yang nak beli kereta baru, siapa nak beli rumah baru, siapa nak beli jet baru ke, nak beli roket baru ke, kalau boleh selesaikan tahun ni. 2022 ni. Nanti 2023 tak tahu apa yang berlaku pula, ya. Jadi maksudnya kita kena sedialah, ya. Jom kita beli kereta, jom kita beli rumah dan sebagainya lah. Kalau boleh selesaikan 2023. Kalau 2022 lah. Tapi kalau tak sempat, kena tangguhlah 2024 lah, ya. Jadi maksudnya kena sama ada selesaikan tahun ni ataupun kita mula balik tahun depan, tahun 2024 lah. 2023 ni kita maintain low profile je lah, ya. Tak apalah, pakailah kereta yang lama tu selagi boleh, ya, janji jalan, kan. Bukannya orang nak tengok status anda pun, kan. Jadi maksudnya itulah 2023 ni kita tak tahu, ya. Kadang-kadang tu kita okey je. Ya. Kita mungkin T20, kita T20 kita okey je. Tapi masalahnya pasangan kita ni, pasangan kita, anak kita, adik-beradik kita, cucu kita ke, kan, ataupun family kita ada masalah mental tu. Jadi kita pun kena bantu dan sebagainya pada mereka lah. Jadi kita kena buat persiapan lah, ya.
Jadi maknanya tahun 2023 ni tentang tujuh ni satu ujian mental, yang kedua dia tentang kerugian, maknanya tentang kewangan lah. Okay. Money don't buy happiness, macam tu lah. Tapi sebenarnya money juga penting. Tak ada duit, sakit kepala juga kita kan. Sakit kepala mental juga kita. Jadi maksudnya kena ada kewangan yang bagus lah. Kita kena mula menyimpan lah. Sebab kalau dalam berita pun pakar ekonomi menyatakan bahawa kita nak kena reduce spending, ya. Dia kata reduce spending itu maknanya kita kurangkan perbelanjaan kita, ya. Jadi maknanya kita banyak menyimpan dan sebagainya. Menyimpan tu terpulang pada anda, tapi maksudnya ada simpanan lah, ya, untuk kita menghadapi tahun 2023 nanti, ya. Okey. Dan satu lagi, kitaran 7 ni adalah satu mental, yang kedua dia pasal kerugian, yang ketiga pasal kehilangan. Kehilangan, ya. Okey, saya ada seorang klien ni, dia tahun ni kitaran 7. Dia tahun ni kitaran 7, diri dia dah. Dia baru kehilangan ayah dia. Kitaran 7 ni tentang kehilangan. Saya dulu kitaran 7 tahun 2007 hari tu, saya pun pasal kehilangan basikal. Beli basikal untuk budak-budak, hilang kat rumah tu. Lepas tu beli sekali lagi, hilang lagi kat sekolah. Jadi maknanya tentang kehilangan, ya. So maknanya kita tahun depan ni apa yang kita hilang, ya. Jadi maksudnya kehilangan itu boleh menyebabkan kita rasa mungkin terjejas kita punya mental kita, ya. Mungkin menjejaskan kita punya kewangan kita dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena buat persediaan dari situlah, ya. Kita pun tak dapat nak kata menghalang benda-benda kita daripada hilang, ya. Melainkan kalau kita seorang-seorang je duduk kat gua, duduk dekat rumah seorang-seorang, terperap aja kat situ, mungkin tak ada benda yang hilang lah kan. Tapi kita ni banyak bergerak keluar. Takut juga, ya. Jadi maksudnya kalau boleh kunci pintu. Kalau boleh car lock tu, car alarm tu dibetulkan, ya. Mana tahu kan kereta kita hilang ke dan sebagainya kan. Kereta kita kereta Proton, tapi sebenarnya kereta Proton kereta Proton Wira yang banyak kena curi. Contohnya lah katalah. Jadi maksudnya kita kena macam itulah, jaga rumah kita, jaga barangan kita supaya tidak hilang. Tapi kalau nak hilang pun apa kita nak buat kan? Tapi kita elakkanlah barang-barang kita daripada kena hilang, ya. Kalau dulu kita letak je basikal kat luar, tapi sekarang ni kita kena masukkan basikal kat dalam, ya. Jadi maksudnya kita kena buat keselamatan, kena bersedia lah, ya. Kena pastikan pintu kita dikunci dan sebagainya lah. Kita cuba sedaya upaya lah menjaga kehilangan kita. Tapi memanglah kalau kehilangan orang yang kita sayangi tu tak dapat nak buat apalah, ya. Jadi maknanya kematian itu satu yang memang satu ketentuan lah. Jadi mana tak boleh buat apa, tapi tak apa. Yang penting kita buat persediaan, ya. Okey, saya nak bagi satu recommendation lah, ya. Okey, kalau macam anda tengok, biasalah mak bapak kita, ya, ibu ayah kita, kalau siapa yang masih ada, ibu ayah, cuba kita tengok dia punya kesihatan dia, ya. Mungkin kesihatan mereka makin lama makin merundum, makin tak sihat. Jadi maknanya kita banyakkan kepada mereka, ya. Ataupun mungkin tak tahulah pasangan kita ada yang tak sihat, jadi kita banyakkan kepada kita. Sebab manalah tahu, memang tasyuk lah. Kita tak nak dia orang, bukanlah tak nak, macam yalah kehilangan kan. Kita takut lah, bukan yalah macam orang kata kita nak bersedia lah, ya, tentang kehilangan ni, ya. Jadi maksudnya kita kena kehilangan. Tahu tak tahun 2014 berapa kiraan dia? 2 campur 0 campur 1 campur 4. 4, 5, 6, 7. 7 kan? 2014 itulah kita ada kehilangan. Apa dia? Kehilangan 2 kapal terbang. MH370 dan MH17, ya. Kehilangan yang besar lah untuk negara lah, ya, untuk penerbangan Malaysia lah, aviation Malaysia aviation lah, ya. Jadi maksudnya pada tahun 2014 dulu kita pernah ada hilang kapal terbang. Tapi yalah, orang kata alah kapal terbang hilang, bukannya aku naik kapal terbang pun, aku naik kereta Lamborghini, apa masalah. Tapi gini, 2014 tu hilang kapal terbang. 2023 tak tahu hilang apa. Jadi kita kena bersedia lah, ya. Kita kena buat persediaan, ya. Mungkin kita tak tahu apa kehilangan yang akan berlaku pada tahun depan lah, ya. Jadi maksudnya
kita ada persediaan untuk kita menghadapi ujian mental ni, mental kerana kerugian, mental kerana kehilangan. Kita kena kuat semangat sebab ada orang dia kucing dia hilang pun dia menangis, meroyan, macam mana sampai seminggu 2 minggu jadi maksudnya bila macam itu sekali, maknanya kadang tu benda-benda ni kita kena jaga perasaan kita, emosi kita dan sebagainya lah. Okey, yang kelima, tindakan yang kelima untuk kita hadapi 2023 itu adalah kita cuba untuk berdamai dengan orang-orang yang ada masalah mental lah. Okay, maksudnya begini, berdamai itu bukanlah kita buat baik. Maksud saya, katakanlah anak kita ni ada masalah, sekarang ni dah tunjuk dah mula dah ada masalah-masalah perangai dia, ada masalah-masalah akademik dia ke. Okay, kita kena cuba damaikan, selesaikanlah kata. Selesaikan. Pasangan kita ni dah ada bunga-bunga sakit-sakit mental, dah mula marah-marah, dah mula stres. Jadi kita kena mendamaikan, maknanya kita kena jangan berlarutan lah benda tu, kita coolkan benda tu, tenangkan benda tu dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena ada usaha untuk kita tenangkan orang sekeliling kita, ni sebab kalau nak tenangkan bos kita, takkanlah kita nak buat kan. Bos kita tu sendirilah kan. Tapi untuk anak-anak kita ni, untuk pasangan kita, keluarga, adik-beradik kita ni, orang terdekat kita ni, kita kena macam buat, kita mendamaikan, kita menenangkan kita kena buatlah birthday party ke, kena kenduri ke dan sebagainya lah, bagi rapat balik, bagi tenang, supaya semua orang ni jadi macam selesa, rasa macam bahagia dan sebagainya lah untuk 2023 ni. Okay, so setakat ni macam mana anda semua dah boleh faham dah apa yang untuk kita bersedia 2023 ni? Okay, raise hand kalau anda ni alright. Panjang juga saya bercerita ni kan, tapi tak apa, sikit lagi kerana tahun 2023 ni satu tahun ujian mental. Jadi kita nak pastikan anda semua ni 74 orang kat sini ni bersedia untuk ujian mental akan datang jadi maksudnya kena buat sesuatu yang lebih positif lagi Okey. Alright, itu yang kelima. Yang keenam, okey, ini yang keenam dah keenam dah. Iaitu untuk menghadapi tahun ujian mental, kita kena hadapi apa yang ada lah, maknanya kita kena telan lah. Okey, contohnya lah, kalau anda kat office kalau anda kat office sekarang ni ada bos baru yang banyak kerenahnya dan sebagainya, ataupun rakan pekerja lah yang baru yang buat banyak kerenah, anda pun sakit jiwa lah, aduh stres lah. Okey, anda kena hadapi. Sebab salah satu cara ni lah kita boleh lari diri, tapi lah tempat kerja macam mana kita nak lari diri daripada bos nak lari diri daripada rakan sekerja. Jadi satu caranya kita untuk hadapinya, kita kena hadapi. Maknanya kita hadapi tu dengan realistik lah. Dengan realistik maknanya dengan kita bertenang, dengan kita bertabah sebab ujian mental ni dia menguji kekuatan mental kita Okey, berbalik kepada ujian mental ni, saya nak cerita satu klien saya ni dia tahun ni kita dalam 7. Okey. Dia buat sale kereta bagus 20 kereta, 30 kereta, 40 kereta, 50 kereta satu tahun ni memang bagus. Cuma masalahnya sekarang ni kan zaman kereta tak dapat nak deliver dengan segera sebab mungkin ada masalah chip ke, ada masalah automotif dan sebagainya, ada masalah apalah. Jadi sekarang ni dia ada pending 100 kereta, 114 kereta dia belum hantar lagi. Orang dah mula call dia, orang dah mula follow up, orang dah mula call apa, message apa semua, jadi dia sakit mental. Itu contohnya lah. Jadi maksudnya saya bagi tahu dia, okey, ini adalah satu ujian mental untuk you. Macam mana you hadapi kerenah pelanggan, kerenah pembeli. Sebab sebelum ni dia tak pernah ada kedai lagi. Dia hanya sebagai jual kereta. Okey, dia jual kereta dalam agensi jual kereta. Maknanya lepas dia jual kereta tu terpulanglah kat company nak deliver ke tak deliver tu company yang kena. Tapi kali ni dia buat sendiri bisnes tu. Jadi maknanya apa-apa hal kena dia sendirilah. Jadi maksudnya
dengan 114 kereta belum lagi dihantar, di delivery, orang customer call dia apa semua, jadi dia tertekan. Jadi pada saya, apabila di gitaran 7, dia kena hadapi tu dengan tenang, ya. Layan yang dengan apa-apa customer, ya, layan dengan pembeli dengan baiklah, ya, kata. Jadi maksudnya kita buat kita hadapi tu dengan tenang, tekan dengan baiklah, ya, maksudnya, ya. Jadi maksudnya itu adalah tahun ujian mental kita, ya. Okey, jadi maksudnya sekarang ni dah ada 5 perkara, 6 perkara yang kita boleh buat persediaan untuk tahun 2023. Dan juga mungkin anda ada barang-barang ataupun bahan-bahan yang boleh bagi anda ketenangan dan sebagainya. Okey, contohnya macam apa ni produk ni, aromaterapi, yang living energy ni. Okey. Jadi maknanya dia boleh bagi anda, orang kata, kekuatan dan ketenangan yang boleh untuk anda sebagai teman, ya, untuk membersihkan ataupun menceriakan aura anda dan sebagainya lah, ya. Okey, baiklah. Jadi maksudnya itulah 2023 ni kitaran 7 ujian tahun mental, ujian mental kita lah, mungkin tak ada pada kita tapi ada pada sekeliling kita. Itu yang kita risau tu, ya. Sebab sekarang ni sebenarnya saya kitaran 8 sebenarnya. Secara individual ni saya kitaran 8, tapi alhamdulillah tak ada apa berlaku. Cuma biasalah kita orang sekeliling kita ni ada yang tekanan dan sebagainya, kita kena bantu diorang lah untuk mengatasi masalah-masalah mereka lah, ya. Okey, jadi maksudnya yang kita risau sekarang ni sekeliling kita. Selama ni dalam metafizik kita hanya tengok pada diri kita saja. Rupanya dalam kehidupan kita ni kita kena ambil kira apa yang berlaku di sekeliling kita, ya. Kalau macam anda berniaga, tentunya ada kerenah pelanggan. Kalau anda kat rumah, mesti ada kerenah keluarga. Jadi maknanya itu sekeliling kita tu kita kena buat, ya. Alright, dan satu lagi, lupa nombor 7 tau. Nombor 7 rasanya. Nombor 7 untuk anda buat persiapan ujian mental ni adalah anda kena ada rumah. Rumah yang segar, rumah yang bersih, rumah yang cantik dan bukanlah nak tukar rumah jadi istana. Maksud saya kena ada keceriaan daripada rumah. Yang boleh kita buat ialah pertama daripada bilik tidur kita, ya. Jadi maksudnya bilik tidur kita tu kita letak ketenangan lah. Mungkin kita letak diffuser untuk aromaterapi, ya. Okey, ataupun anda letak orang kata glades ke ataupun perfume ke apa yang buka dia punya tu kan. Jadi maksudnya ada wangi-wangian ke apa. Sebab kita ni salah satu cara untuk kita recharge energi kita apabila kita tidur. Jadi maknanya bila kita tidur malam ni kita tidur sekejap lagi, kita recharge energi sebenarnya. Tapi kalau kita recharge energi di tempat yang, yalah, bilik tidur kita tu dengan bau ikan masin lah, ya, dengan orang kata biasalah bilik tidur kita ni kan, dengan itu bersangkut, itu sana sangkut ini, jadi maksudnya dia tak selesa sesuai dengan persekitaran kita tu, ya. Jadi maknanya kita kena ada persekitaran yang selesa lah untuk kita recharge energi kita ni, ya. Kalau sejadah kita tak basuh dah 10 tahun tak basuh, pergilah basuh, ya. Kapet kita tu tak cuci dah lama dah, kita cuci. Jadi maknanya bilik tidur kita tu tenang lah, bagi kita ketenangan, bagi kita recharge energi kita tu dengan tenang, ya. Okey, so maknanya kalau orang kata ada masalah rumah tangga dan sebagainya, bawa keluar. Bilik tidur ni tempat kita recharge. Jadi recharge kita ni nak kena bagus lah, kena baik lah, ya. Okey, tak kisahlah sama ada anda single ke ataupun anda double ke. Yang penting bilik tidur kita tu dibuat sesuatu pengalaman ataupun experience yang lebih baik, lebih cantik lah, ya. Mungkin yalah, kalau anda ada rezeki, buatlah langsir putih dan sebagainya yang cerah-cerah dan sebagainya lah. Jadi maknanya bilik tidur kita tu tempat kita rehat, tempat kita charge diri kita adalah yang bagus, yang baik, ya. Okey, so setakat ini kita dah tengok beberapa perkara lah, apa persiapan-persiapan untuk tahun 2023, ya. Jadi 2023 itu adalah untuk kita buat persediaan menguji mental kita. Selama ni kita rasa kita kuat.
Tapi tahun depan kita diuji mental kita ya. Tapi jangan risau, ini satu dunia punya pengalaman. Jadi mungkin ramai orang akan share experience dia orang dalam Facebook, dalam IG dan sebagainya lah ya. Sekarang ni pun ramai yang telah membuka ataupun expose tentang masalah-masalah mental health ni ya. Ramai penyanyi mendedahkan pelakon-pelakon, mendedahkan mereka ada sakit bukan sakit mental jiwa, maksud masalah mental ya. Jadi mereka dah terbuka. Jadi maksudnya semenjak pandemik hari tu dah terbuka orang nak bercakap pasal mental health ni ya. Kalau dulu sebelum pandemik cakap mental health dia gila tu. Gila tu kan. Jadi maksudnya pandangan negatif tentang mental health ni. Tapi semenjak sekarang ni dah dibuka, dah orang terima. Mental health ni adalah satu situasi yang memang berlaku, realiti berlaku. Jadi kita kena buat dengan sebaiknya lah. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kena bersedialah untuk 2023. Right? Tapi apakah persediaan yang spesifik untuk anda? Itu anda kena tengok sendirilah. Ya? Ramai orang lain cara dia. Lain orang lain cara dia. Tapi yang penting kita menghadapi tahun ujian mental tu dengan baiklah. Ya? Okay. So tadi saya kata ujian mental ni sebabkan oleh masalah kehilangan, masalah kerugian. Ya? Masalah kerugian tu biasanya tentang kewangan lah. Jadi maksudnya siapa yang ada peniaga tu, siapa yang bisnes tu, kena ada persediaan lebih kuat lagi lah ya. Okay. So maknanya sekarang ni anda dah dapat 7 atau 8 perkara lah ya. InsyaAllah dengan perkara-perkara ini kita boleh buat sesuatu persediaan ya untuk ni. Mungkin pada tahun 2023 ni bukan sahaja tentang situasi kewangan tapi situasi mental kita. Sebenarnya lebih kepada mental ya. Masa tahun 2020 hari tu contohnya lah macam siapa yang di sini yang ada jadi frontliners, dia tahu macam mana macam manakah dia hadapi tahun yang begitu orang kata sengsara lah mental ya, sampai burn out ya, dipanggil burn out. So itu dia punya kisahnya lah. Okey, jadi maksudnya anda dah dapat perkara itu, insya-Allah anda kena buatlah apa-apa yang sesuai dengan kemampuan anda ataupun keupayaan anda lah. Okey, jap. Internet connection is unstable pula ni. Okey, jadi kejap okey, dah. Jadi maksudnya sekarang ni kena mulakanlah aktiviti-aktiviti untuk energi-energi dan sebagainya untuk menghadapi 2023. Okey, jadi maksudnya untuk bulan 10 nanti kita akan buat juga sesi ni. InsyaAllah kita akan buat setiap bulan. Kita akan terangkan tentang momentum. Apakah momentum-momentum untuk 2023. Jadi maknanya pada sesi bulan 10 nanti kita akan buat momentum lah ya. Tapi sebenarnya bulan 9 ni yang kita ada sekarang ni adalah untuk kita buat persiapan kepada masa beberapa bulan lagi ni untuk kita hadapi lah ya. Okey, so sekarang ni kita tengok negara Malaysia ni alhamdulillah lah ya, tidak ada sangat masalah kewangan ya. Kita pun tengok tadi saya pergi City Mall, ramai orang tak ada pun pasal inflasi ke recession lah apa semua kan. Orang belanja je kan. Okey, jadi maknanya tak apalah. Bagus lah tu. Ada orang belanja, maknanya perniagaan tu bagus lah kan. Jadi maksudnya yang penting sekali persediaan lah ya, persediaan. Kerana bukanlah bila ada ujian mental ni kita kena lari, kita kena tutup kedai, kita kena tak buat apa-apa, tapi kita kena buat sesuatu yang positif untuk menghadapinya ya. Okey. Jadi setakat itu saya kot ya. Jadi maknanya pada malam ini kita dah tengok bahawa kitaran 7 adalah tentang 3 perkara tadi, iaitu ujian mental dan juga kerugian dan kehilangan lah ya. Tapi yang penting sekali tentang ujian mental tu ya. Jadi maksudnya anda kena ada 8 strategi tadi untuk kita buat persediaan lah ya. Okey, so sekarang ni macam mana anda dah boleh buat persediaan? Kalau dah boleh buat persediaan, raise hand. Okey, raise hand. Tak ada? Okey. Okey, ada orang raise hand. Okey. Ingatkan tidur tadi dah. Okey, kita nak habis dah ya. Okey. Jadi maksudnya kita dah buat sesi ini
kepada anda yang dah ada dalam grup energi kita, tak apa, kita teruskan dengan kita membekalkan anda energi-energi, dan juga kepada mereka yang tidak ada dalam grup energi tapi tak apa, anda kena buat sendirilah ya, sebab anda tidak ada dalam grup energi, kena buat sendirilah ya, benda-benda yang macam ni. Okay, so untuk tindakan anda bermula sekarang ni lah, sebab sekarang ni dah 19 dah. Yalah. Nanti kan pukul 12 malam dah 20 hari bulan dah. Mana tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi untuk kita momentum untuk 2023. Jadi maksudnya nanti 2000 bulan 10 nanti saya akan ceritalah pasal momentum 2023 pula lah. Okey. So sekarang ni bulan 9 ni tadi kita nak tengok tadi yang kita kita share dia punya video apa ni yang ini. Okey, yang anda tengok skrin sekarang ni, September 2002 ni kena faham lah, untuk energi baru, untuk buat sesuatu yang menarik, yang lebih baik dan sebagainya lah. Boleh anda boleh tengok dalam ni, dalam saya punya Webly ya, saya punya website saya, ataupun anda boleh tengok dalam saya punya Instagram ya. Instagram saya. Okey, anda boleh tengok kat situ, kat Instagram dan sebagainya lah ya. Okay, sebenarnya saya lebih banyak kepada website dan Instagram. Saya sebenarnya Facebook ni saya tak ada. Saya cuma friend saya, isteri saya dengan ada 2 orang, iaitu itu pun sebab saya nak belajar cara-cara marketing daripada Fama, daripada Ultimate CEO, itu je lah. Jadi maknanya kalau dekat Facebook tu lebih kepada admin saya yang apa ni, yang buat admin yang membuat Facebook lah. Tapi kalau ni lebih kepada IG saya lah. Okay, anda boleh tengok pada IG. Okay, so sekarang ni untuk akan datang ini kita akan buat persediaan untuk kita hadapi tahun 2023 pula. Okay, so maknanya sekarang ni adalah anda untuk buat persediaan untuk minda anda lebih baik, lebih cantik dan lebih tegur, lebih kuat. Dan bulan 10 nanti kita cerita apakah tindakan-tindakan yang anda buat untuk pergi ke 2023. Okey? Jadi saya rasa setakat inilah rancangan kita untuk kali ini. Saya harapkan semoga ia membantu anda lah dalam kejayaan dalam bisnes kan, dan juga dalam kehidupan anda lah, sama ada anda bekerja, anda berniaga, dapat sedikit sebanyak panduan untuk kita. Okay? Walaupun benda ni macam remeh je lah mentalnya, ya, saya kuat mental sekarang ni, tapi kita tak tahu ya, mungkin orang keliling kita ni yang akan terkena masalah-masalah mental ni. Jadi maksudnya kita pun kena kuat juga. Okay? Jadi baiklah, so setakat ini pada malam ini, jadi alhamdulillah kita dah orang kata berada dalam bulan 9 kali ni. Okey, saya nak bagi homework. Nanti kita nak jumpa bulan 10 ni, bulan 10 bulan depan. Saya nak bagi homework. Homeworknya adalah ini dia. Dapatkan nombor-nombor yang cantik. Okey. Ini macam mana boleh nampak nombor ni? Okey 9, 7